Okey, baik. Hani ada sesuatu nak dikongsikan nanti? Ya, kita nak teruskan ini berkaitan dengan perkongsian untuk Road to Tokyo 2020, perjalanan ke sana, dan sekarang kita mulakan terlebih dahulu, dan ini antara perkongsian untuk perjalanan penuh pengharapan emas pertama Tokyo 2020. Sukan Olimpik, acara sukan terbesar dan paling berprestij di dunia selain daripada kejohanan bola sepak Piala Dunia. Acara ini diadakan setiap 4 tahun sekali, di mana atlet dari seluruh dunia dan cabang sukan yang berbeza berkumpul di salah satu bandar utama sesebuah negara yang ditentukan oleh Jawatan Kuasa Olimpik. Kali terakhir tamasya itu dianjurkan ialah pada tahun 2016 apabila Brazil menjadi tuan rumah. Acara Olimpik di Rio de Janeiro disambut gilang gemilang dengan disertai 11,303 atlet dari 206 negara. Selepas Brazil, Jepun terpilih menjadi tuan rumah bagi Sukan Olimpik 2020. Namun, wabak COVID-19 yang melanda dunia menyebabkan Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa menunda acara sukan itu. Selepas setahun, akhirnya Sukan Olimpik Tokyo 2020 bakal diadakan pada tahun ini dengan beberapa kondisi baharu yang perlu dilakukan disebabkan pandemik. Tetapi rakyat turut dikejutkan dengan laporan tidak rasmi yang mengatakan Malaysia adalah satu daripada 10 negara yang dilarang menyertai Sukan Olimpik Tokyo 2020. Ini disebabkan lonjakan kes COVID-19 yang melanda negara. Namun, Ketua Pegawai Eksekutif Jawatan Kuasa Penganjur Tokyo 2020, Toshiro Muto, menafikan kenyataan itu. Mutu menjelaskan sekatan itu langsung tidak dibincangkan. Sebaliknya, kontingen daripada beberapa negara disyaratkan untuk menerima vaksin penuh sebelum tiba di Jepun. Akhirnya, peluang Malaysia ke sukan berprestij ini disahkan apabila baru-baru ini Majlis Olimpik Malaysia MOM mengumumkan senarai akhir 30 atlet negara yang akan menggalas cabaran ke tamasya Sukan Olimpik Tokyo yang bakal bermula pada 23 Julai hingga 8 Ogos depan. Okey, demikian harapan kita untuk melihat persembahan yang cemerlang dari atlet mewakili Malaysia dalam Tokyo 2020. Ya, kita nak bersama dengan 3 individu watak penting dalam perjalanan untuk ke Tokyo 2020 ni. Yang pertama kita perkenalkan terlebih dahulu Dr. Kamarul Hashimi Husin, Pengarah Bahagian Perubatan Sukan ISN Institut Sukan Negara. Assalamualaikum, Doktor. Oh, doktor dah terkeluar pula. Nanti kita masuk balik. Yang kedua adalah Cik Jeffrey Ngadirin, Pengarah Bahagian Atlet Majlis Sukan Negara Malaysia. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Dan lengkapkan lagi dengan penampilan atlet gimnas negara yang begitu masyur. Farah Ain Abdul Hadi, apa khabar? Khabar baik. Okey. Terima kasih yang ketiganya kerana sudi bersama dengan kami. Okey, yang pertama kita mulakan dengan Pengarah Bahagian Atlet Majlis Sukan Negara, Cik Jeffrey Ngadirin. Untuk persediaan sebenarnya, bagaimana persediaan atlet kita 23 hari bulan kan Olimpik ini? Apa mood sebenarnya atlet-atlet kita sekarang ni? Ada yang dah berlepas pun ke Tokyo? Assalamualaikum, selamat pagi semua. Sebenarnya pasukan pertama telah pun terbang ke bumi Jepun adalah pasukan pelayaran pada 8 hari bulan itu. Seramai 4 orang atlet dan 3 orang jurulatih telah pun sampai sana dan telah pun jalani latihan bermula hari ini. Manakala pasukan sekretariat telah pun berlepas pada 10 hari bulan yang lalu. Dan kelompok terbesar akan berlepas ke Tokyo adalah pada 17 hari bulan yang melibatkan lebih kurang sampai 39 orang. Dan pada masa ini semua atlet berada dalam keadaan siap siaga untuk menghadapi tamasya sukan terbesar di dunia ini. Mereka telah menjalani latihan sejak lepas Olimpik Rio yang lalu hinggalah sekarang fasa terakhir. Dan dalam fasa terakhir, the last lap yang kita buat fakir latihan secara kuarantin ini, nampaknya semua atlet sudah bersedia untuk menghadapi cabaran terbesar dalam kerjaya mereka sebagai seorang atlet.
Itu dia. Okay, Dr. Kamarul, macam mana mempersiapkan sebersebi terutama aspek kesihatan untuk memastikan persembahan yang terbaik mampu diberikan? Sebab ini kali pertama situasi yang cukup berbeza berbanding dengan Olimpik sebelum ini kan. Situasi yang semua negara alami. Jadi macam mana kita memastikan momentum dan juga persiapan dari aspek kesihatan itu, stamina semuanya pada tahap yang tip top untuk perform di Olimpik. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Pertama kali kami telah berjaya mendapatkan vaksin untuk kepada semua kontingen dan juga kepada atlet-atlet negara kita. Mereka mendapat dos yang pertama semasa bulan puasa hari itu, hari yang pertama puasa, dan juga dos yang kedua 3 minggu selepas itulah. Alhamdulillah semua tiada masalah selepas mengambil vaksin tersebut. Kemudian mereka juga berlatih secara kuarantin berpusat di Bukit Jalil. Maka tiada bertembung atau bergaul dengan orang luar, orang awam ni lah. Kemudian seperti kita jangka, kita akan bertolak pada 17 hari bulan ini. So lagi Sabtu inilah kita akan bertolak, dan opening ceremoninya adalah dalam masa 10 hari lagi. So tak lama dah. So makin lama makin dekat lah. So atlet-atlet kita pun sudah bersedia untuk bertanding dan mereka juga dalam keadaan sihat semua. Alhamdulillah. Dan kita juga pesan kepada mereka untuk patuhi SOP yang telah dinasihatkan, iaitu memakai mask, sentiasa memakai mask. Dan juga semasa dalam penerbangan juga kita akan bagi double mask, iaitu mask surgical mask dan juga cloth mask. Selain itu kita juga provide face shield jugalah. So kita maklum kalau kita pakai double mask ni, kita protect diri kita kepada 85%. Kalau kita pakai satu mask saja mungkin 50%. So terbaiknya adalah memakai double mask sentiasa semasa di perkumpulan sukan dan juga di tempat pertandingan lah. Dan saya disedia maklum di sana juga mereka mewajibkan setiap atlet yang berada dalam perkampungan sukan perlu memakai mask sentiasa. Kalau mereka tidak pakai, mereka akan dibagi warning lah, dan juga kemungkinan kalau mereka tidak pakai langsung, mungkin terpaksa ditarik diri oleh penganjur sukan. Ketegasan yang berbeza. Betul. Okey, bintang yang dinantikan Farah Ann. Jadi pastinya semua memberikan tumpuan untuk anda. Baik, itulah. Tadi saya kena tanya sesuatu. Farah, akhirnya Olimpik yang awak nanti-nantikan ini bakal berlangsung juga tak kurang daripada 10 hari nanti. Farah Ann mungkin boleh ceritakan persediaan. Dah berapa lama berkampung sebenarnya Farah Ann? Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang kita sudah berkampung dah lama betul sampai tak ingat daripada full quarantine based training since lepas raya sampai sekarang. Saya punya latihan sangat bagus. Saya rasa saya almost 100% ready, dan oleh sebab saya tidak pergi ke pertandingan luar negara, tetapi di sini alhamdulillah saya punya judges, Malaysian judges telah lakukan, kita panggil control testing setiap hari Jumaat for the past 4 weeks untuk memastikan saya dalam competition ready status, dan sekarang saya rasa sangat bersedia. Di sini memang sangat ketat kita punya SOP, memang kita jaga kesihatan, kita jaga jarak untuk memastikan kita selamat dan sihat untuk lepas ke Tokyo, dan saya sangat excited untuk finally dapat pergi ke Tokyo 2020 dalam 2021 and excited untuk compete untuk Malaysia di Jepun nanti. Okey, jadi Farah ada yang juga bertanya tentang faktor umur ya. Farah dalam usia 27 kan tahun ni? Muda lagi. Muda lagi. Doktor jangan senyum ya doktor. Okey. Sebenarnya memang untuk sukan gimnastik ni umur saya 27 tahun tu boleh kira senior, kita panggil pro senior, tetapi because of the advancements of sport science dan juga faktor physio dan terapi, saya dapat memanjangkan kerjaya saya dalam sukan gimnastik, dan actually dalam dunia sekarang memang atlet dapat bertahan lebih lama kerana this effectiveness of the sport science studies. Itu dia. Dan kita pun dapat melihat biasanya kalau gimnas usia tertentu kan, tapi tadi dah dibuktikan melalui kajian sains dan perkembangan teknologi. Doktor sokong berkenaan dengan perkara tersebut dari sudut sains sukannya doktor? Kemajuan sains doktor? Ya, betul. Memang kita pun semasa di Jepun nanti kita akan bawa 2 doktor, 3 fizio,
5 jururut sukan dan juga 2 pakar sains sukan ya. So mereka ini akan membantu atlet semasa berada di Tokyo dan juga kita akan menjaga kesihatan dan juga merawat kecederaan sekiranya ada lah supaya mereka dapat bertanding semasa di Tokyo nanti. Ya. Itu dia. Ya, Encik Jeffrey, saya nak tanya satu soalan. Ini berkaitan dengan sebab difahamkan antara SOP yang ketat juga diberikan oleh pihak penganjur di Olimpik Tokyo. Memang sangat ketatlah, saya baca pun saya rasa macam wow, ini satu penganjuran yang sangat-sangat luar biasa, apatah lagi di kala pandemik ini. Bagaimana sebenarnya persediaan dan juga sambutan daripada Camp Malaysia sendiri untuk pergi ke Tokyo? Adakah ini mengubah mentaliti kita semua dalam usaha untuk mencari pemburuan emas pertama Olimpik ni, Cik Jeffrey? Memang kalau kita lihat SOP ditetapkan oleh Pak Penganjur sangat ketat macam Dr. Kamrul maklumkan tadi. Sebenarnya apabila mereka sebelum mereka bertolak ke Jepun lagi, pergerakan mereka telah pun diawasi melalui 2 aplikasi yang telah dibangunkan oleh pihak penganjur. Dan setiap atlet jurulatih dan pegawai kontingen Malaysia terpaksa login kepada 2 aplikasi tersebut untuk mengawasi pergerakan dan juga sertifikat kesihatan. Ya. 3 hari sebelum mereka berlepas, mereka telah menjalani kuarantin kendiri dan menjalani ujian swab setiap hari. Dan apabila mereka tiba di sana juga, mereka juga akan menjalani kuarantin dan ujian swab, ujian saliva test atau ELIO setiap hari sehingga mereka pulang. Jadi peraturan ataupun SOP terapkan ini adalah untuk memastikan para atlet sentiasa selamat semasa bertanding di Tokyo. Memang kita lihat para atlet dan jurulatih pada mulanya agak sukar untuk mematuhi SOP ditetapkan, tapi alhamdulillah mereka telah berjaya memakai atau mematuhi SOP yang telah ditetapkan dan pihak kontingen memantau semua atlet ini sebut sama ada mematuhi atau tidak. Jadi saya rasa atlet dan jurulatih ini telah pun bersedia untuk bertanding dengan SOP yang telah ditetapkan. Mereka cukup lagi lah. Okey, Farah, bila kali terakhir sertai pertandingan antarabangsa ataupun dunia sebelum ini? Kali terakhir saya compete adalah semasa 2019 SEA Games yang diadakan di Filipina. So agak lama. Yes, agak lama saya tak bertanding. Ialah dengan kerana pandemik and sepatutnya memang saya ada satu pertandingan sebelum saya pergi ke Olimpik di Mesir, tetapi kerana quarantine period yang 2 minggu semasa kami kembali dan juga memikirkan kesihatan dan keselamatan saya, kita decide coaching team untuk tidak pergi beraksi di sana dan lebih selesa kita di sini, make sure that saya ready and safe di sini untuk bertanding di Tokyo nanti. Farah, sebagai seorang atlet, adakah anda juga membuat tinjauan siapa bakal saingan di pentas prestasi nanti? Semestinya di sana nanti memang semua hebat. Kita ada 98 atlet yang akan bertanding untuk perempuan dan 98 untuk lelaki, dan kiranya this is the best of the best in the world. Dan of course Simone Biles, which is the goat of gymnastics, akan bertanding di sana. Dan saya punya one of my impian adalah untuk just buat terbaik untuk Malaysia di sana. Farah akan masuk all round event kan? Yes, so kita akan masuk qualification, which means saya akan buat all 4 events di Tokyo nanti. Okey. Baik, itu pastinya sebab dah 2 tahun ni kan, apatah lagi terus pergi ke Olimpik. Doktor, saya nak tanyakan sebab mungkin antara perkara yang menarik juga Farah katakan tadi lah kali terakhir untuk SEA Games Filipina. SEA Games tahun ni pun ditunda, jadi sebenarnya untuk atlet Malaysia yang akan ke sana kan, bagaimana persediaan dari sudut fizikal mereka, dari sudut assessment dari pihak ASN tentang persediaan mereka sebagai atlet nak bersaing selepas beberapa lama tidak pergi menyertai kejohanan luar ni, Doktor? Ya, terima kasih. Basically kita ada kepakaran daripada sains sukan, so mereka akan memantau daripada aspek kecergasan mereka. So semasa musim COVID ini pun mereka sentiasa berlatih, so mereka tidak berehat langsung. So sebab atlet ini memang kena berlatih selalulah untuk mereka sentiasa bersedia untuk bertanding. So alhamdulillah sekarang mereka semua di tahap kecergasan yang optimum dah. Dan saya rasa mereka bersedia daripada segi fizikal dan mentally. Itu dia. Semua yang nampaknya memang tak sabarlah untuk membuktikan sesuatu. Walaupun dah lama, tak mungkin ada yang tak lama bersaing di peringkat antarabangsa, tapi tetap ada semangat momentum yang kita tak dapat nafikan lagi untuk memberikan yang terbaik demi Malaysia tercinta. Cik Jeffrey, mungkin yang terakhirnya,
persediaan ataupun adakah segala proses untuk menghantar kontijen-kontijen negara ini? Semuanya? Ya, sudah bersedia Encik Jeffrey? Semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah semua dapat sokongan daripada pihak berkaitan. Contohnya kat airport kita telah mengadakan bincang pihak MAS, MAB, YB Menteri pun dah lawat airport hari Ahad lepas. Pihak NAKMA, KKM juga memberi bantuan kita untuk memberi laluan khas boleh pergi dan juga balik nanti. Dan proses kuarantin pun telah kita selesaikan. Jadi kita harap hanya sekarang ni untuk atlet bertanding tanpa sebarang keraguan, tanpa sebarang kebimbangan, berusaha bersungguh-sungguh, berjuang bersungguh-sungguh untuk memastikan mereka mencapai prestasi terbaik mereka lah di Olimpik nanti. Ya. Okey, dan akhirnya Farah, sesuatu untuk penyokong, peminat dan juga rakyat Malaysia yang mengharapkan anda memberikan yang terbaik untuk negara, silakan. Ya. Pertama kali saya ingin berterima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa memberi sokongan kepada kita atlet dan untuk teruskan sokongan kepada kita untuk bertanding di Tokyo nanti. Dan saya akan buat yang terbaik yang di Tokyo dan saya harapkan seluruh rakyat Malaysia dapat lihat dan sokong kami daripada jauh. Yes, okey, sebab ucapan tu doktor lepas ni Farah tak payah training lah Doktor, yang terakhirnya dari sudut kumpulan ataupun bahagian sokongan dari sudut sains sukan dan juga ASN ini, mungkin ada perkara yang ingin dikongsikan juga doktor, silakan. Ya, Alhamdulillah kita akan memberi perkhidmatan sokongan daripada segi perubatan dan juga sains sukan kepada atlet-atlet ini dan saya haraplah pengajuran Tamasya Olimpik kali ini walaupun dengan adanya pandemik COVID ni dapat berjalan dengan lancar dan penularan COVID-19 ni di dalam perkampungan sukan dan juga di tempat pertandingan dapat dikawal lah. So, dan berharap agar atlet dapat bertanding tanpa ada rasa risau dan insya-Allah dapat pamerkan aksi cemerlang dan terbaik. Dan kita mengharapkan mereka dapat meraih pingatlah untuk Malaysia terutamanya. Okey, kepada Dr. Encik Jeffrey dan juga Farah Ann, kami nak tinggalkan anda dengan satu kata-kata semangat dari Fetri Yahya, besi Fetri Yahya yang putih, silakan. Apa yang awak boleh berikan kepada mereka ni? Itu dia, mereka ni akan menjadi sesuatu yang mega. Dan kalau Jepun terbitnya matahari, mereka terbitnya sanubari untuk Malaysia. Mantap, itu dia daripada Fetri Yahya. Semoga berjaya kita ucapkan. Tapi saya tak sabar nak tengok macam mana situasi dengan disiplin yang ketat, SOP yang ketat, tapi mereka kan betul, satu yang baru untuk kita semua. Betul. Terima kasih ketiga-tiganya, semoga berjaya ya. InsyaAllah. Terima kasih. Jaga diri. Assalamualaikum. Ya, kita ada atlet, pengarah semua dah ada, pakar kesihatan dah ada. Saya nak kongsikan dari sudut media juga sebab mereka yang akan ke Tokyo nanti sekarang pun dah diberikan satu aplikasi untuk jejak di mana mereka berada. Jadi kalau macam media nak pergi ke Tokyo, dia kena beritahu apa venue yang dia nak pergi saja dan kemudian pulang ke perkampungan media. Tak boleh merayau. Tak boleh pergi mana-mana dah. Maksudnya kalau nak kirim apa-apa ke memang tak boleh dah. Dia kena declare dari awal dia nak ke mana. Itu dia. Begitu ketatnya SOP dan ini akan menjadi sukan tamasya yang sangat berbeza daripada sebelum yang kita tahulah. Kita nak emas pertama, itu yang nak. Tapi apapun kilauannya, anda juga perlu kilau di luar sana, okey? Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Berdiri bersama